Makna kehidupan seseorang manusia itu adalah untuk mencari kelebihan dirinya sendiri. Dan tujuan kehidupan seorang adalah untuk memberi kelebihan itu kepada orang yang memerlukan. Hai, Assalamualaikum, Ni hao dan Assalamualaikum. Hari ini kita akan memperbincangkan topik kita yang kedua, itu pendapat yang popular mengenai tujuan hidup seorang itu. Kata-kata tadi tersebut merupakan daripada Pablo Picasso, seorang sculptor yang berasal daripada Spain. Setiap orang daripada kita mempunyai kelebihan masing-masing yang tersendiri, dan kita boleh kongsikan dengan masyarakat lain yang mempunyai kekurangan apa yang kita lebih. Itu pendapat beliau mengenai tujuan hidup seseorang, tujuan dan makna hidup seseorang insan. Saya ada berjumpa dengan seorang lagi Itali di Kuala Lumpur. Bila saya tanyakan apakah tujuan hidup pada pendapat beliau mengatakan Ikigai. Bila saya Google, Ikigai merupakan satu tujuan hidup daripada perspektif Jepun untuk mencari makna dan kebahagiaan hidup. Ikigai merupakan kita membuat sesuatu yang kita sukai, apa yang kita minat. Dan syarat kedua, kita mesti mahir dengan apa yang kita buat itu. Apa yang mungkin sama dengan Picasso, apa yang kita ada kelebihan dengan suatu profession. Dan yang ketiga, ia mesti mendatangkan pendapatan kepada kita dengan apa yang kita usahakan. Dan faktor yang keempat adalah ia mesti memberi manfaat kepada masyarakat, ataupun masyarakat memerlukan khidmat tersebut. Itu adalah satu ikigai, apa yang kita suka, apa yang kita mahir, apa yang masyarakat perlu, dan ia mendatangkan pendapatan. Itu adalah ikigai. Antara yang popular juga daripada tujuan hidup ni yang saya dapati daripada British National Health Service di tahun 2014, mereka menggariskan 5 step untuk mendapat kebahagiaan mental. Satu yang digariskan ialah kita mesti sentiasa berhubung baik dengan keluarga dan juga masyarakat sekeliling. Itulah sangat penting. Nombor 2, kita mesti membuat physical exercise dan sebagainya, berlari, jogging. Dan ketiga, kita kena sentiasa mencari ilmu baru, ataupun dipanggil sebagai lifelong learning. Kita kena sentiasa belajar daripada from cradle to the grave, daripada bayi sehinggalah ke liang lahat. Dan yang keempat adalah kita mesti memberi untuk menjadi bahagia, giving to others. Dan yang kelima adalah mindfulness of the situation around you. Kita kena, bagaimana kata, kita kena ambil tahu apa yang terjadi sekeliling daripada kita, kerana kita sebagai manusia, kita berkongsi kawasan, kita berkongsi satu dunia yang sama. Jadi itu adalah setengah daripada tujuan hidup yang popular, dan secara amnya tujuan hidup ni diambil ataupun diguna pakai oleh kebanyakan orang adalah daripada ikutan-ikutan orang lain di sekeliling mereka, ataupun daripada sumber budaya di tempat di suatu tempat. Dan also kebanyakan daripada budaya ini kebanyakan diambil juga daripada nilai-nilai agama, daripada agama punya perspektif. Yang ketiga, ia juga dapat daripada pendapat ataupun pemikiran ahli falsafah. Dan kebanyakan falsafah agama juga banyak hubung kait, dicampur juga dengan budaya setempat. Dan keempat adalah daripada yang baru ni, daripada sains pun ada juga, tapi saya tak berapa nampak hubung kait sangat antara tujuan hidup dan juga perspektif sains. Kita akan bincangkan kemudian, tapi macam mana kita nak hubung kaitkan antara yang saya telah gariskan dalam topik yang pertama, 5 prinsip untuk menentukan satu tujuan hidup tu adalah tujuan hidup yang sebenar. Saya berhujah hanya tujuan hidup yang sebenar boleh menjadikan kehidupan kita lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. 5 prinsip itu adalah, yang pertama, mesti bersifat universal, boleh dicapai oleh semua orang. Dia mesti bersifat memberi kebahagiaan, ketenangan kepada pemilik penggunanya. Ketiga, ia mesti bersifat memberi
keadilan, ya, some sense of justice. Yang keempat, dia mesti menggariskan nilai-nilai kebaikan atau nilai yang baik. Dan yang kelima adalah ia mesti logik yang boleh diterima oleh akal. Baiklah, jika kita tengok tujuan hidup yang telah kita perbincangkan sebenarnya, 3 tujuan hidup daripada British, ada Pablo Picasso dan juga Ikigai. Secara amnya, saya sangat bersetuju. Dia merupakan tujuan hidup yang cantik, tapi ada banyak kelompongan dan kekurangan di situ yang saya akan kupaskan. Secara amnya, ia tidak banyak agak silent, agak senyap dari segi nilai-nilai moral. Because salah satu permasalahan di dunia ini adalah kita banyak mempunyai nilai-nilai moral, tetapi tidak ada dan tidak boleh antara sesama kita untuk memberi nilai apa yang baik dan apa yang tidak baik kepada orang lain, ya. Apa yang saya maksudkan, macam contohnya, yang pertama, kata ada satu tempat di China yang menjadi tradisi bagi mereka untuk makan anjing, ya. Dan ada satu pihak daripada kita mengatakan makan anjing itu ada satu yang menjijikkan ataupun menyeksa binatang. Even dekat India, makan lembu pun tak boleh kerana pandangan agama mereka. Dan ada orang yang telah dibunuh ataupun di-lynch kerana makan tidak hormat kepada makan lembu. Dan ada juga di setengah tempat coronavirus yang kita hadapi sekarang ni, kerana ada setengah orang di Wuhan, China, katanya makan kelawar dan binatang eksotik lain, dan itu mungkin salah satu andaian mereka berpunca coronavirus yang sedang kita hadapi sekarang ini. Yang saya juga terkesan, saya sekarang positif COVID. Jadi, tapi ada setengahnya bila kita tanyakan, ada juga orang yang makan kelawar, setengah tu ada tikus, setengah tu ada secara mentah, ya. Tapi kalau digaring, okey tak? Ada di Indonesia orang tu menggoreng tikus dan sebagainya. Tapi the point is, kita tidak boleh untuk menghukum seorang tu atas satu nilai yang sebegini, ya. Terutama, jadi maksud saya ada masalah dari segi objektif moral dekat situ, apa yang boleh dan tak boleh. Benda okey, banyak dia punya perbahasan terlalu banyak dan mendalam. Ada setengah orang tu macam kita kata, macam kita nampak orang Islam mungkin bertutup habis, terutama perempuannya. Tapi ada orang yang tidak bersetuju dan ada orang yang bebas untuk berpakaian. Itu badan dia, suka hati dia lah. Dan ada orang juga untuk membuat keputusan untuk tidak suka berpakaian, untuk berbogel di halayak ramai. Dan ada orang yang tak setuju, ya. Dan ada satu movement ni, untuk saya, yang diketuai oleh Lina Esko, ya, yang memperjuangkan hak wanita untuk tidak menutup bahagian dada, kerana lelaki boleh bare chested, boleh tak pakai baju, dan perempuan juga boleh tak pakai baju, dan mereka menang di mahkamah. Jadi itu antara persoalan-persoalan apakah yang baik dan buruk yang secara amnya tidak boleh agak sukar antara kita menentukan apa yang boleh dan tak boleh. Okey, perusahaannya banyak, even macam dalam minum alkohol dan tidak ada. Dan kalau dibuat macam mana? Apakah consequences-nya dan pelbagai isu lain. Ya, jadi itu salah satu kenapa. Tapi yang paling yang saya nak tekankan dekat sini, okey, yang satu lagi saya nak masukkan, kenapa yang popular views tadi saya agak tidak berapa setuju. Because at the end of the day, benda itu dia akan lead kepada nilai keadilan. Secara amnya, kita mungkin tidak ada satu keadilan yang mutlak di dalam dunia ini. Umumnya kita tahu ada ramai orang yang berkuasa dan kaya, yang ada yang berkuasa yang menindas atau membunuh orang lain yang lemah, dan mereka seperti di atas undang-undang. Kita ada juga perkara ini banyak, dan tadi kalau macam Pablo Picasso tu okey, in the sense that kata kalau macam kita ada kelebihan juga dikongsikan kepada orang lain untuk manfaat.
Tapi persoalannya ramai juga orang yang tidak mahu berkongsi, yang selfish. So apa? Dan secara amnya ia adalah suatu yang hak mereka, satu yang sah di segi undang-undang manusia. Bolehkah kita adilkah seorang yang rajin, seorang yang kaya dan pemurah dengan seorang yang kaya tetapi kedekut, ataupun seorang yang kaya yang zalim, yang ataupun orang yang malas, yang minta-minta. Jadi dekat manakah keadilan situ? Satu lagi perumpamaan yang bodoh yang boleh saya bagi, even dalam perbezaan antara lelaki dan perempuan, ada banyak perbezaan di situ yang ketara, yang kepada saya tidak ada keadilan yang mutlak. Kenapa perempuan kena melahirkan anak, kena mengandung, dan they have to go through that pain of giving birth, padahal lelaki pun enjoy. Kenapa mereka tak boleh ambil take turn in that sense untuk melahirkan anak dan sebagainya. Jadi sains ataupun tidak mungkin ada satu jawapan yang boleh menerangkan mengenai nilai-nilai yang sebegini. Mengapa? Mungkin sains boleh menerangkan mengapa benda itu terjadi begitu, dan mengapa benda itu dari perbezaan. Kenapa kita kena sakit? Kenapa kita kena perlu mati? Kenapa kita tak boleh terus hidup? Kenapa ada setengah orang tu cacat, sakit dan ada pelbagai masalah? Jadi itu antara banyak persoalan-persoalan yang boleh diutarakan. Dan ada satu lagi pada saya ingin simpulkan di hujung ni. Pada saya tujuan hidup yang sebenar, yang betul, tidak boleh disimpulkan dengan hanya pemikiran yang sebegitu tanpa kita address, tanpa kita mempersoalkan siapa diri kita yang sebenarnya, dari mana kita datang. Because secara logiknya hanya pencipta, inventor yang boleh, yang tahu, boleh menggariskan apa tujuan fungsi sebenar sesuatu benda, macam pen ni, mungkin kereta, mungkin kalau macam tengok gadget yang canggih, ataupun fighter jet, ataupun bila benda tu makin kompleks dan kita memerlukan pencipta dia untuk memberikan satu garis panduan, satu manual bagaimana harus kita gunakan alatan tersebut. Begitu juga dengan kita, dan juga alamnya terlalu kompleks yang kita tidak tahu apakah tujuan. Jadi secara dan secara logik yang paling senang, sesuatu tu hanya boleh ditentukan oleh pencipta suatu benda tu. Persoalannya, siapakah pencipta kita, siapakah diri kita, dan kita akan bahaskan dan kita akan terangkan dalam topik yang seterusnya. Dengan itu, terima kasih. Assalamualaikum. May peace be upon all of you. Bye-bye.